في العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في وقفنا في المحاضرة السابقة عند قول المؤلف رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. Jadi perbincangan masih bagi menceritakan tentang rafa'. Jadi rafa' ni ada alamatnya dhammah. Jadi alamat bagi i'rab ini ada alamah asliyah. Ada alamah asliyah di nama. Jadi rafa' alamat dia apa? Alamat asliyah dia apa? Ialah dhammah, alamat asliyah. Lepas tu dia ada alamat far'iyah, cabang dia. Nasab alamat asliyah dia apa? Fathah. Lepas tu dia ada far'iyah dia. Nampak? Jar alamat dia apa? Kasrah. Ini alamat asliyah. Lepas tu dia ada cabang dia. Kemudian jazam alamat asliyah dia ialah apa dia? Sukun. Lepas tu dia ada furu' dia. Begitulah. Jadi alamat asliyah ni alamat asal dia. Asal. Jadi ulama' letakkan bagi setiap daripada bahagian i'rab itu ada alamat asal dia, ada alamat cabang dia, alamat furu' dia, far'iyah dia. Okay, sekarang ni masuk kita sebelum ni ba'd dhammah. Masuk kepada alamat yang kedua bagi rafa'. Katanya ada pun waw itu dia menjadi alamat bagi rafa' pada dua tempat. Ini kena ingatlah ni ya. Iaitu pada jam'i muzakkari salimi, pada jamak muzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, dan pada isim 5 asma' khamsah. Apa dia asma'ul khamsah? Wahia abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Bapa kamu, abuka, akhuka. Akhuka, saudara kamu, saudara lelaki kamu. Hamuki. Hamuki. Hamu ni ialah mertua atau ipar. Aqaribur rajul. Kaum kerabat suami. Sebab itu kita baca hamuki. Sebab dia khitab kepada perempuan. Dia pada asal hamu ini ialah kaum kerabat lelaki. Lelaki tu maknanya suami. Siapa dia? Mertua suami. Ipar suami. Jadi hamuki lah. Sebab orang yang kita cakap tu puang. Khabar ipar kamu. Kamu siapa tu? Kamu tu perempuan lah. Nampak Okay. Jalan dalam hasyiah ada panjang lebar lah. Dia bincang ni pun ada berlaku khilaf lah. Cuma pada asasnya dibaca dengan hamuki. Ada juga baca hamuka tu tak apalah. Itu tengok dalam hasyiah. Tapi kita ambil yang mana masyhur. Okay. Wafuka, fu ni famun, mulut kamu. Wadhu malin, ai sahibu mal, empunya harta. Okey, jadi 5 ni dipanggil asma al-khamsah. Namanya asma al-khamsah Boleh. Siapa nak tanya boleh tanya terus. Okey, sambung balik kita. Dia kata sini yakni menghendaki oleh musannif anna jam'al muzakkari salima. Kenapa baca salima? Ni tak baris dah sini. Dia jadi na'at kepada jam mansub. Jadi as-salima.
wal asma al khamsat wal asma al ha wal asma al khamsah khamsah apa? Khamsata lah. Ni salah bagi ni. Asma al khamsah. Segala isim yang 5. Ya'ni anna jam'al mudzakkar salima wal asma al khamsata. Dan juga sebab dia sifat kepada asma. Asma ini maktuh kepada jam'a. Okey, dua tempat ini jamak muzakkar salim dan isim 5. Yu'rafu raf'uha, diketahui rafa'nya biwujudi al-wawi, dengan ada huruf waw. Fatakunu, maka jadi asma itu ataupun kalimah itu marfu'atan bil waw, dia marfu' dengan waw. Niyabatan, niyabatan anid dhammati. Kenapa dia datang niyabah ni? Kerana nak mengisyaratkan bahawa dhammah itulah asal bagi rafa'. Dhammah itu asal bagi rafa'. Dia alamah al-asliyah. Hak lain daripada alamah asliyah 4 tu dipanggil alamah far'iyah belaka. Jadi waw tu menggantikan kepada dhammah. Menggantikan kepada dhammah. Okey. Dan kerana waw tu kali ialah dia itu isbah. Kalau depan, bagi depan kalau kita panjangkan dia akan keluar waw. Dia akan keluar waw. Sebab itu disebut waw tu pada kedudukan nombor 2. Lepas pada dhammah. Okey, sekarang ni dia akan terang. Apa itu jamak muzakkar salim? Wal muradu bi jam'il muzakkari as-salimi. Yang dimaksudkan dengan jamak muzakkar salim, al-lafzu ad-dalu. Lafaz yang menunjukkan ad-dalu alal jam'iyah. Yang menunjukkan atas jam'iyah. Jam'iyah ni apa? Satuan. Menunjukkan di atas kaunuhu jam'an, keadaan dia itu ramai. Menunjukkan dengan makna banyak. Lafaz yang menunjukkan makna banyak. Jam'iyah. Jamak dia dengan berlakunya penambahan biwawin wa nunin fi akhirih. Fi akhirih. Dengan penambahan waw dan nun pada akhirnya, akhir kalimah. Jadi ini sekali ikutnya dia ni bukan bagi ta'rif dengan had lah, dia bagi ta'rif dengan resah. Dia bagi pengecaman, dhabit. Macam mana nak kenal jamak muzakkar salim? Sebab kitab Mukhtasar Jiddan ni memang tujuannya kita nak kenal, nak faham dulu. Bahasa Arab ni nahwu penting. Pentinglah. Jadi ilmu nahwu ni luas sebenarnya. Jadi kita yang dihidangkan oleh Syekh Zaini Dahlan dalam Mukhtasar Jiddan ni benda yang asas yang mana hak tu yang tak dapat tidak orang kena tahu. Ada pun nak bincang khilaf dan semua itu pada kitab-kitab yang lebih tinggilah. Okey, sekarang ni setengah daripada takrif dan juga setengah daripada perbincangan musannif akan buat datang dhabit saja pada nak menerangkan tentang takrif. Dhabit, cara kita nak kenal supaya nak memudahkan. Memang dhabit ni lagi mudah bagi mubtadiin, orang yang baru nak kenal bila kenal dengan cara dhabit. Dia lafaz yang memberi makna ramai dengan penambahan biwawin wa nun. Kalau ada nuskhah berlainan khabar dengan ada penambahan waw dan juga nun pada akhirnya. Waw nun fi halati raf'i, pada ketika rafa'. Wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi, pada dua keadaan nasab dan juga jarri. Fi halatain nasbi, pada dua keadaan, iaitu keadaan nasab dan juga keadaan jar. Nampak? Jadi jamak muzakkar salim dia rafa' dengan waw dan nun. Maka kenallah kalau ada waw nun tu dia itu keadaan marfu'. Ataupun dia belakangnya penambahan ya dan nun ketika dia nasab atau jar. Nahwu ja'a Zaiduna, datang si Zaid. Wa ra'aitu Zaidaini, musannad. Wa marartu
Tak. Kamu jangan siapa pas Zaidan ni musanna buat apa? Zaidina. Ni cerita jamak muzakkar salim kan? Ja'a Zaiduna rafa' wa ra'aitu Zaidina wa maratu bi Zaidina. Ya. Wa maratu bi Zaidina. Okay, sini ini satu nuktah atau faedah di sini. Zaid ini makrifah ke nakirah? Zaid ini makrifah ke nakirah? Kita baca Zaidun makrifah ke nakirah? Zaidun makrifah. Az-Zaidu 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 makrifah. Makrifah. Berapa orang Zaid? Makna Zaid makrifah tengok sini. Kalau makrifah ni makrifah merujuk kepada alamus syakhs seorang kan. Bila banyak, sebab itu bila banyak dia tambah alif lam. Jadi keadaan asalnya yang Zaidun tu makrifah dah. Zaidun makrifah dah. Bila ditambah alif lam, dia keluar daripada keadaan makrifah yang asal menunjuk kepada orang, menunjuk kepada makna umum Zaid dah. Sebab itu boleh jadi Zaidani, Zaiduna. Zaidun apa orang? Zaidun apa orang Zaidun? Zaidun berapa orang? Ramai lah, 3 dan lebih. Dah makrifah kat mana 3 dan lebih? Banyak tu. Nampak tak? Jadi antara itu nama alamiah dia alamiah nama isim alam ni Zaid isim alam dah. Dia makrifah dengan tanpa alif lam sebab dia isim alam. Bila nak hilangkan daripada keadaan dia jadi alamus syakhs kepada seseorang, maka ditambah alif lam. Az-Zaid. Jadi Az-Zaiduna, maka sah bila kata yang Zaid. Jadi Zaid banyak. Nampak tak? Dan dia nakirah ke? Tak, dia masih tetap makrifah dengan makrifah alif lam. Tapi makrifah yang asalnya nama khas kepada Zaid itu tak jadi nama khas dah. Apa tak? Dia tidak jadi nama khas dah. Okay. Ini di sini. Ini antara sebab itu dalam ni dia kata Az-Zaiduna. Wa marartu bi Zaidina. Zaidina. Okay. Fa Zaiduna fi qaulika ja'a Zaiduna fa'ilun marfu'un bil waw. Dia jadi fa'il marfu' dengan waw. Waw ni. Wa nunu bermula nun iwadun anit tanwin, dia ganti daripada tanwin fil ismil mufradi. Tanwin pada Zaiduna. Okay. Zaiduna isim mufrad dia Zaidun. Zaidun. Kalau kita tulis dengan tulisan sebut Zaid, gitulah. Sebab tanwin tu ialah asalnya apa tanwin? At-tanwin huwa sukunun yalhaqu akhiral kalimah. Tanwin ialah sukun. Sukun pula. Tanwin ialah nunun sakinatun. Baru betul. Sukun pula. Tanwin ialah nunun sakinatun talhaqu akhiral kalimati. Tanwin ialah nun yang mati yang duduk pada akhir kalimah. Duduk pada akhir kalimah. Ya. Tulfazu wala tuktabu. Ditulis dan disebut tapi tidak ditulis. Zaidun. Jadi kalau kita tulis dia akan jadi Zaidun. Bunyi Zaidun kan? Zaidun. Maka bila dia apa nama ni? Dia musanna Az-Zaiduna.
letak tanda musanna iaitu alif tasniyah, maka nun ini akan ada. Sebab nun memang ada pada isim mufrad. Isim mufrad dia Zaidun. Saya sebut Zaidun. Muhammadun, Muhammadani. Dah. Muhammadun. Jadi Zaidun, nun itu ada pada isim mufrad. Bila di tasniyah Zaida, nun kena ada balik Zaidani. Okey, mari dia kembali balik nun. Sama juga ketika jamak. Zaiduna. Zaidu. Tanwin itu tidak dibuang atau nun tu tidak dibuang. Tanwin dibuanglah. Nun tidak dibuang. Nun tu kembali. Sebab tu nun ni kata apa? Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun tu ganti daripada tanwin pada isim mufrad. Isim mufrad Zaidun, nun sakinah talhaqu akhiral kalimati. Jadi bila tasniah dan juga jamak, nun tersebut zahir. Okey. Wal asma'u al khamsatu. Selesai. Seterusnya, isim 5 pula. Ja'a abuka wa akuka wa hamuki wa fuka wa dhu mali. Datang bapa kamu, saudara kamu, mertua kamu, fuka, mulut kamu, zu malin, dan empunya harta. Fakullu wahidin minha fa'ilun. Setiap satu daripadanya i'rab dia jadi fa'ilun lah. I'rab mudah yang ni kalau ikutnya waktu maktuf atas sebelumnya. Fa'ilun marfu'un bil wawi, marfu' dengan waw, niyabatan 'anid dhammati, ganti daripada dhammah. Wa kullun min jam'i mudzakkaris salimi wal asma'i al khamsati lahu syurutun, ada syarat-syaratnya. Jadi jamak muzakkar salim ada syarat dia. Apa syarat? Sesuatu jamak tu dikira jamak muzakkar salim. Ada syarat dia. Dan apa syarat isim tu, asma' khamsah tu dikira asma' khamsah. Dah. Contoh. Kalau kata abu, li abun. Li abun. Ni jadi asma' khamsah tak? Tak jadi kan? Jadi sebab apa? Sebab syarat asma' khamsah ni mesti dia idhafat. Mesti diidhafat. Idhafat pula pada selain yang mutakallim. Itu syarat antara syarat yang biasa, yang makna yang syarat dia banyak, antaranya itulah. Pertamanya hendaklah dia mukabbar, jangan musagghar. Kemudiannya mesti disandarkan, mesti ada waw dan disandarkan kepada dhamir ataupun kepada isim dhamir ke, tak kiralah. Jadi kalau abun saja, orang tak panggil asma' khamsah. Akhun bukan asma' khamsah, kecuali kita akhuka, akhuhu, akhu malikin, akhu kitabin. Diidhafatkan. Jadi itu dia kata syarat-syarat tersebut tutlabu, dituntut, minal mutawwala, daripada kitab-kitab yang panjang. Dalam hawashi ada. Hasyiah tashwiq ada. Jadi tengok ni penting juga ni. Penting juga ni. Antara laginya apanya? Jamak muzakkar salim. Mestilah jamak tersebut merujuk kepada muzakkar. Merujuk muannas dah panggil tu. Dia mesti rujuk pada muzakkar. Kalau benda yang bukan muzakkar ataupun tidak ada jantina, tidak dibuat jamak muzakkar salim. Tu cara ringkas itulah. Jadi siapa hak faham ni mudah je ni bagi dah faham. Nak tengok pelajar rahmah ni. Belajar rahmah. Belajar tak syarat-syarat dia? Belajar tak syarat-syarat dia? Belajar tak syarat-syarat dia? Apa dia?
Tak dengar, tak dengar. Ha. Syarat dia belajar tak? Belum lagi. Ah, belum lagi. Jadi jamak muzakkar salim. Tengok di sini dia kata, ini dia muka surat. Muka surat mana ni? Pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mana ni? Okey. Disyaratkan pada jamak muzakkar salim tu. Ni tengok pada muka surat ni. Tengok pada muka surat 122. 122. Wal muradu bi jam'i muzakkari mubtada'un khabaruhu qawluhu al-lafzu dalu sawa'un kana mufradu dhalika jam'i alaman aw sifah wa yushtaratu fil alam an yakuna khaliyan min ta'id ta'nis. Kalau isim alam jangan ada tak ta'nis. Contoh Talhah. 122 bawah sekali. Talhah tak boleh nak jamak. Talhuna tak boleh. Okey. Itu satu. Kemudian dia kata lagi mana ni? Wa yushtaratu aidan an yakuna baris ke 105. Baris ke-5 1 2 3. Wa yushtaratu aidan an yakuna li mudhakkarin. Syarat muzakkar salim yang kedua ialah mesti bagi muzakkar. Fala yujma'u hadzal jam'a Zainab alaman limra'atin. Kalau Zainab tak boleh nak jamak muzakkar salim, nak kata Zainabuna sebab Zainab nak orang puan. Zainab orang puan tak boleh lah. Okay. Kemudian ni wa an yakuna li aqilin. Mesti jamak itu jamak kepada aqil. Fala yujma'unahu washiqin alamu min kalbin. Washiq nama bagi anjing. Wa an la yakuna murakkaban tarkiban isnadin. Tarkib isnad tak boleh juga. Ka baraka nahruhu. Ini tarkib isnad. Bi fathi ra baraka nahrahu. Au masjid atau tarkib masjid. Kama adikariba. Jadi ada beberapa syarat lah situ. Antaranya mesti jamak muzakkar salim menunjukkan kalau lafaz tersebut lafaz yang bagi orang lelaki, bagi muzakkar. Kemudian dia mestilah tidak ada ta. Kalau ada ta macam Talhah ataupun Hamzah tak boleh buat. Yang kedua mestilah dia itu bagi lil aqil. Kalau li ghairi aqil tak boleh buat jamak muzakkar salim. Dan bukan kalimah yang murakkab masjid atau murakkab isnadi. Tak boleh. Itu syarat muzakkar salim. Muzakkar salim. Lepas itu dalam asmaul khamsah pula. Asmaul khamsah. Okay, asmaul khamsah. Asmaul khamsah ada kat mana ni? Muka surat mana ni? Mesti idhafat. Sekejap Asmaul khamsah. Okay, anda rasa muka surat 119. 119.
Muka surat 119. Dalam Ibn Malik sebut wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya kaja akhu abi kadza'tala. Mesti syarat untuk dia itu dikira asmaul khamsah an yudhafna, mesti diidhafah la lil ya, idhafah selain kepada ya. Kalau akhi tak jadilah. Kena akhuka, akhuhu, akhuhum, akhuhunna, akhukum, akhukunna, tak apa. Akhuna, jangan akhi. Kalau akhi, kalau ya diidhafah pada ya mutakallim, maka dia tidak dikira sebagai asma al-khamsah. Contoh. Ja'a abuka. I'rab dia ja'a fi'il madhi. Abuka jadi apa? Fa'il. Hukumnya marfu'. Alamat rafa' dia ialah wow, okey. Ja'a abi. Ja'a fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. Abi fa'il marfu'. Alamat rafa' dia alamat rafa' dia apa? Alamat rafa' ya mutakallim. Oh, tak kena tu. Alamat rafa' dia. Apa dia? Waw ke apa? Saudah ma qabla ya. Waw ke alif? Alamat rafa' dia. Dhammah. Di sini abi alamat rafa' dia ialah dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Alama qabla ya. Dhammah muqaddarah. Bukan waw muqaddarah. Jangan i'rab waw muqaddarah pula sini. Kan abu kan, tambah ya kan. Kata waw muqaddar. Di sini Ibn Malik jelas sebut. Wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya. Kaja akhu abi kadza'tala. Jadi kalau dengan ya ni dia bukan dah. Bukan dikira asma' khamsah dah. Bukan abu, dia abi terus. Nampak? Jadi dia marfu' dengan dhammah muqaddarah, bukan dengan waw. Okay. Wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun alif dia menjadi alamat rafa' bagi tasniyatil asma', isim musanna. Isim yang menunjukkan bilangan 2. Sahaja khassatan ay akhussuhu khassah. Jadi khassah semata-mata alif itu alamat rafa' bagi isim tasniyah saja. Wal muradu min tathniyatil asma'. Yang dimaksudkan tasniyatil asma' itu apa? Al-musanna lah. Maksudnya al-musanna. Itu maksud tasniyatil asma'. Wal muradu minhu. Apa yang dimaksudkan isim musanna itu? Ma dalla ala thnaini bi alifin wa nunin fi akhirih. Segi tulisan, resam imla'i, awak tulis hamzah gini. Ni hamzah kod resam Osmani ni. Awak tulis gini, alif gini. Akhirih. Tulis alif gini. Kalau nak tulis alif gini. Kalau alif gini, hamzah alif ni resam lain. Resam Quran tulis ginilah. Okay. Resam imla'i yang biasa ialah alif ni tulis gitu. Okey. Jadi kalimah yang menunjukkan bilangan 2 dengan penambahan alif dan nun pada akhirnya, pada akhir kalimah. Ditambah alif nun. Fi halati raf'i, pada keadaan rafa'. Wa ya'in ay biyain wa nunin, yang menunjukkan 2 dengan penambahan ya dan nun fi halatai an-nasbi wal jar, pada ketika nasab dan ketika jar. Bila nasab dan jar, ya nun juga. Nahwu ja'a zaidani, ra'aitu zaidaini, wa marartu bi zaidaini. Fazaidan fi qawlika ja'a zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati. Ganti daripada dhammah. Sebab dia alamat far'iyah. Wal farqu bainal musanna wal jam'i fi halatain nasbi wal jar
Apa beza? Kalau kita kata ramai, nak tahu ke mana ni? Ra'aitu Zai ha, Zaidaini ke Zaidina? Boleh belaka tu. Nak tahu macam mana tu? Beza antara musanna dan jamak ketika nasab dan juga jar. Samalah marartu bi Zaidaini. Annal ya'a allati fil musanna maftuhatu ma qablaha. Annal ya' allati fil musanna maftuhu ma qablaha maksuru ma ba'daha. Ya pada musanna kalau bilangan dua orang. Ya ini maftuhu ma qablaha. Sebelum dia itu bagi atas. Sebelum ya dia bagi atas. Maksuru ma ba'daha. Selepas ya bagi bawah. Ni mudah je ni. Ni asas je. Wa fil jam'i dan ketika jamak pula. Kalau Zaidina itu menunjukkan ramai, 3 dan ke atas. Nak kenal dia macam mana? Wa fil jam'i maksuru ma qablaha maftuhu ma ba'daha. Maka nak kenal dia, ya itu berbaris bawah sebelum ya dan berbaris atas selepas ya. Dia terbalik. Jadi kalau ramai Zaidina, kalau dua orang Zaidaini. Kalau main bola Zidane. Kalau Zidane main bola. Okay, habis itu. Wan nun. Okey, nun wan nunu bermula nun iwadun anit tanwini, ganti daripada tanwin fil ismil mufradi pada isim mufrad fi kullim minat tathniyati pada setiap daripada kalimah musanna dan jamak. Itu sebagaimana kita sebut. Kerana pada mufradnya ada tanwin Zaidun, maka tanwin itu nunun sakinatun talhaku akhiral kalimah. Nun mati yang duduk akhir kalimah. Itu tanwin. Maka bila ditukar sirah kepada musanna jamak, maka nun mati itu akan ada balik. Faham Okay. Wa amman nunu, adapun nun fatakunu alamatan li raf'i, jadilah dia alamat bagi rafa' fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tathniyatin. Alamat bagi rafa' bagi fi'il mudhari' bila bersambung dengannya dhamir tathniyah. Dhamir yang menunjukkan bilangan dua. Nahwu yaf'alani wa taf'alani. Atau dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jamak. Nahwu yaf'aluna taf'aluna. Atau dhamirul mu'annatsatil mukhatabati, atau dhamir mu'annath mukhatabah. Dhamir yang menunjukkan anti. Mu'annath mukhatabah ni kembali pada apa? Anti. Kalau dalam wazan kita baca ke mana? Anti taf'alina. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Lepas tu? Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Situ. Taf'alina. Anti taf'alina. Okay. Kena ingat tu. Ustaz Yin ke cek tak tu? Ada orang ingat tak tu? Tasrih Oh, dah ingat tu kena pajang Kena tahu dekat kebun Suruh jaga kebun seorang. Suruh hafal. Okey. Anti. Nahu taf'alina. Hadhil auzanu, dan ini wazan-wazan ini. Hadhil auzanu ke auzana ke auzani? Abdul Rahman. Ni musanna ke jamak? Auzani ke auzana? Hadhihi. Ada tak tu? Jawab tak Ustaz Yin? Dijawab ke mana? Auzana ke auzani?
Ah, auzana ke auzani? Hadhil auzani. Isim musanna ke isim dia? Ha, auzani buat apa? Ah, nak tembak balik gitu. Auzani, benda Syafi'i. Ha? Auza? Azanu lah. Dia bukan musanna, alif nun bukan musanna. Daripada waznun, nun wa asal waznun. Jamak taksir kepada waznun. Jadi nun tu asal, bukan nun yang bagi alif nun isim tasniyah, bukan. Hadhil auzanu tusamma, dinamakan ia. Dinamakan ia dengan nama apa? Al-af'ala al-khamsata. Dinamakan ia wazan ini akan af'al khamsah. Fi'il 5 bagi. Fi'il 5. Af'al al-khamsah. Fi'il 5. Al-amsilah al-khamsah pun sebut juga kadang-kadang. Jadi jangan tukar, jangan keliru lah. Al-amsilah al-khamsah. Al-amsilah al-khamsah. Misal-misal yang 5. Af'al khamsah sebut. Ya. Wa takunu an-nunu. Maka jadilah nun tu allati fi akhiriha, nun yang duduk pada akhir, alamatan. Alamatan ni jadi khabar bagi takun. Takunu nun alamatan ala rafi'ha, menjadi alamat rafa'. Mana? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tu. Nampak? Jadi tu alamat rafa'. Dia bukan iwad ani tanwin. Jangan tukar pula. Ganti pada tanwin tu pada isim saja. Ni bukan isim, ni fa'il. Ini fa'il. Nampak? Isim yang nun tu ganti pada tanwin. Fa'il mana ada tanwin? Sebab tanwin, sebab apa fa'il tak ada tanwin? Kenapa fa'il tak ada tanwin? Abdul Karim, nak tengok Abdul Karim jawab. Kenapa fa'il tak ada tanwin? Siapa jawab? Isnawi? Tahu dah. Jawab molek soalan. Kenapa fa'il tak ada tanwin? Kenapa fa'il tak ada tanwin? Kerana tanwin alamat isim. Memanglah fa'il tak ada tanwin. Kenapa fa'il tak ada tanwin? Kerana tanwin alamat isim. Alamat fa'il. Faham tak? Tu kalau jawab nampak mudah tapi salah jawab tak kena kok. Tak jawab gitu. Kerana tanwin alamat fa'il. Okey. Habis. Fahiyya, maka ketika itu mana ni? Fi'il al-af'al khamsah itu. Fahiyya marfu'atun bi thubutin nuni. Marfu' dengan sabit nun, ada nun. Niyabatan anid dhammati, ganti daripada dhammah. Fatakulu, kamu kata sebagai contoh, Zaidani yadribani. I'rab dia fayadribani marfu'un. Marfu' dia tu. Bithubutin nuni, dengan sabit nun. Niyabatan anid dhammati, ganti daripada dhammah. Wa kadza antuma tadribani wa zaiduna yadribuna wa antum tadribuna wa anti tadribina. Fa kullu hadhihi al-amthilati, maka kesemua misal-misal fi'il ini marfu'atun, semuanya marfu', wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya subutun nuni. Wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Wal alifu, alif itu, wal alifu
fil awwali, pada yang pertama mana? Yaf'alani. Wathani, dan juga yang kedua taf'alani fa'ilun. Alif tu fa'il jadi hok contoh ni. Mana ni? Contoh yaf'alani taf'alani. Alif ni kita i'rab fa'il. Fa'il. Jangan tukar. I'rab sebagai fa'il dia. Alif ni fa'il. Jadi tak payah cari apa nama ni, tak payah cari fa'il isim zahir lah situ dah. Kalau ada isim zahir sekalipun, dia i'rab dia lain. Dia tak akan jadi fa'il dah. Nampak tak? Dia tidak akan jadi fa'il dah. Fa'il dia pada fa'il tu sendiri. Okey. Maka dia akan jadi fa'il. Wal wawu, al wawu fi thalithi, pada yang ketiga, war rabi'i yaf'aluna taf'aluna, jadi fa'ilun, jadi fa'il. Wal ya'u fil khamisi fa'ilun, jadi fa'il dia. Habis alamat rafa'. Alamat rafa' habis. Walin nasbi, masuk nasab pula. Jadi khulasah dia ke mana? Rafa'. Dia ada berapa alamat? Pertamanya ialah rafa' khamsah. Kenapa khamsah tu? Pertama dhammah. Ni hak asliyah. Kemudian apa dia? Al waw. Lepas tu al apa? Al alifu. Kemudian al nun. Hak ni far'iyah belaka ni. Furu'. Nun pada mana ni? Nun pada jam al-muzakkar salim, dan juga asma al-khamsah. Alif pada al-musanna saja. Nun pada apa? Al-af'al al-khamsah. Jadi dhammah alamat pada apa? Isim mufrad. Mufrad lagi? Wa wa jam'u muannas as-salim. Lagi? Jam'u taksir. Ada lagi tak? Lagi apa dia? Fi'lul mudhari'. Ingat cukup dah tu 4. Ada lagi tinggal. Fi'il mudhari' alladhi yamtasil bi akhirih. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Habis? Jadi kena ingatlah ni. Nampak tak? Habis bab rafa', masuk bab nasab. Yang lain tu ialah kita aplikasi, tatbik je. Baca kitab tengok, ni rafa' ke apa? Cuba cari mana alamat dia. Dia ni rafa' ke nasab ke jar. Itu kita boleh praktik ni. Nahu ni Nahu ni kena praktik. Jangan apa saja jadi burung kakak tua lah. Jawab azan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ati sayyidina wa syarafa wa tajid. Okey, boleh?
Soalan daripada Naim Hassan. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Ketika mustatir wajib ada. Ada ketika mustatir wajib. Ada ketika mustatir jaiz. Bila keadaan wajib dan jaiz tu? Dhamir mustatir ia ada pada mana? Pada fa'il. Yang tidak ada padanya fa'il. Sebab tu kita panggil mustatir. Fa'il yang belakangnya tak ada penambahan. Jadi fa'il yang belakangnya tak ada penambahan apa dia? Fa'il yang belakang tak ada penambahan. Daraba. Lagi? Darabat masuk juga sebab tan yang alamat ta'nis. Alamat ta'nis saja Kita kena ingat. Lagi? Yadribu. Lagi? Tadribu. Lagi? Hak belakang tak ada penambahan apa dia? Fa'il madhi dua lah. Daraba. Daraba belakang tak ada tambah. Kalau daraba ada alif jadi fa'il. Darabu ada tambah, waw jadi fa'il. Segi darabat. Kalau darabtu tak jadi fa'il. Darabna na jadi fa'il. Okey, fa'il mudhari' yadribu. Tadribu. Lagi? Adribu. Belakang tak ada tambah. Lagi? Nadribu. Okey. Macam mana nak tahu jaiz ke wajib istitar? Jadi, dhamir mustatir ni, setiap daripada fa'il, bukan apa nama ni, setiap daripada fa'il ni, fa'il yang belakangnya itu tidak ada penambahan. Hak ni yang kita bila tidak ada isim zahir, tengok sini. Tengok sini. Di manakah daripada fa'il tersebut yang isim zahir boleh jadi fa'il dia? Daripada hak 6 ni, daripada daraba, darabat, yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Manakah yang lepas fa'il itu kalau kita letak isim zahir boleh jadi fa'il kepada fa'il itu? Mana sir? Tengok contoh. Daraba Muhammad, boleh tak kita jadikan isim zahir fa'il dia? Daraba Muhammadun. Boleh ya? Daraba Muhammadun. Jadi daraba lepas itu kita letak isim zahir, dia boleh jadi fa'il kepada daraba. Okey, lagi? Darabat Fatimatu. Boleh tak isim zahir? Boleh. Okey. Adribu Muhammadun. Boleh jadi fa'il tak? Tak boleh. Muhammad dah jadi fa'il. Nadribu Muhammadun. Boleh jadi tak? Muhammad jadi fa'il tak? Apabila tidak sah isim zahir menjadi fa'il kepada fa'il itu, maka di sini orang kata adribu ni, contoh ni, adribu dan juga nadribu ni, fa'il dia ialah fa'il dia ialah dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana atau nahnu. Sebab apa? Sebab di sini kita tak boleh nak letak isim zahir yang menggantikan jadi fa'il. Tak boleh letak isim zahir yang menjadi fa'il kepada fa'il tu. Tak boleh kata adribu Muhammadun fa'il tak jadi salah ni. Adapun contoh yang kedua mudhari' kita kata yadribu Muhammadun. Boleh tak Muhammadun jadi fa'il? Boleh tak? Boleh. Tadribu Fatimatu. Boleh tak jadi fa'il? Boleh tak? Tadribu.
Anti boleh tak? Ha? Tak boleh. Ha, tengok. Ha. 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 Huwa yadribu. Huma yadribani. Hum yadribuna. Anti pula. Hiya tadribu. Okey. Kalau tadribu ni lepas itu Fatimah, tadribu merujuk kepada hiya, tadribu merujuk kepada hiya. Bab tadribu ada dua ni. Ada dua ni. Tadribu bagi hiya, tadribu bagi ha, bagi anta. Jadi kalau hiya, tadribu hiya, kalau ni perempuan merujuk kepada hiya, maka boleh letak isim zahir lepas tu. Okey, tapi kalau merujuk pada anta anta tadribu. Mana ni? Wah, tadribu. Kalau anta boleh. Boleh tak isim zahir sini? Tadribu Zaidun boleh jadi. Tadribu Zaidun, kamu kamu telah memukul sedang memukul kamu oleh Zaid. Sedang memukul kamu oleh Zaid. Kamu tu bukan Zaid, orang lain. Zaid tu orang lain. Sedang memukul kamu oleh Zaid. Jadi siapa yang pukul ni? Kita lah. Kamu tu lah, anta. Jadi lepas ada anta tak boleh letak isim zahir, tak boleh letak lah. Sebab anta. Okey, jadi bila di situ yang tidak sah untuk diganti diletak isim zahir lepasnya menjadi fa'il, yang itu kita dhamir dia dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Jadi ni ada pun yang sah dijadi letak isim zahir selepasnya, maka dhamir mustatir Allahu Akbar. Dhamir mustatir jawazan. Nampak? Jadi senang cerita, waqt dhamir anta, ana, nahnu pada fa'il mudhari', waktulah yang di'arab dengan kalau jadi fa'il, fa'il padanya ialah dhamir mustatir wujuban, takdiruhu anta ke, takdiruhu ana ke, takdiruhu nahnu. Tiga itulah. Waqt lain itu dipanggil dhamir mustatir jawazan. Kenapa harus? Sebab dia jadi dhamir dan harus didatangkan isim zahir. Sebab tu dinamakan jawazul istitar. Harus istitar, dia harus. Sebab tu harus istitar. Sebab harus dijadikan dhamir mustatir itu fa'il, ataupun harus bagi isim zahir menjadi fa'il kepada fa'il tersebut. Boleh tak? Faham tak? Ya. Kemudian wali nasbi khamsu alamatin wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Awak tanya soalan tu, siapa tanya tu? Naim. Dia faham tak tu? Okey. Kita masuk pada kita sambung terus lah Sambung terus. Sambung terus waraqat. Bab ta'arud khassaini. Ta'arud dua yang nas yang khas. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin rabbal alamin. Qala wa kadza in kana khassaini, dan demikianlah juga kalau kedua-dua nas itu khas keduanya. Ni boleh i'rab dah ni. Khassaini apa tu? Mansub. Mansub dengan apa? Mansub dengan mana? Dengan nun ke dengan kasrah? Khassaini mansub dengan apa? Zuhri.
Masuk dengan apa? Dengan nun ke dengan kasrah? Masuk dengan ya. Sebab apa? Dia isim apa? Dia isim jamak ke isim isim apa dia? Isim tasniyah. Tasniyah musanna samalah. Jika kedua-dua nas itu khas, fa in amkana al-jam'u, jika mungkin oleh jamak, boleh kita himpun bainahuma, antara keduanya, jumi'a, maka hendaklah dijamakkan. Kama fi hadithi, sebagaimana contoh dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghasala rijlaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan Nabi basuh dua kaki dia. Wa hadza masyhurun fi sahihain, dan hadis ini masyhur, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selain daripada Bukhari Muslim. Okey. Itu satu nas. Ini khusus pada perbuatan wuduk, yang mana Nabi basuh, Nabi wuduk dan Nabi basuh kaki. Wa hadithu annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa rasyal ma'a ala qadamaihi wa huma fi na'laini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk tapi Nabi renjis air atas dua kakinya dalam keadaan kedua-duanya dalam kasut. Nabi pakai kasut, Nabi tak basuh kaki. Nabi ambil dan renjiskan di atas kakinya. Ini riwayat Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua. Macam mana? Jadi perkara yang sama, kedua-duanya khusus pada masalah basuhan kaki wuduk. Basuhan kaki wuduk. Nas yang pertama kata Nabi basuh. Nas yang kedua kata Nabi hanya renjis air. Jadi tak ada umum, tak ada khusus tu, semua khusus belaka. Jadi macam mana? Berlaku ta'aruf. Maka fajumi'a bainahuma, dijamakkan di antara keduanya, bi annar rasya fi halit tajdidi. Rencih itu pada ketika Nabi SAW pada ketika hal tajdid, ketika tajdid wuduk. Okay. Ketika tajdid wuduk. Dia ambil salah satu wajah lah sini. Lima fi ba'di turuki, kerana terdapat pada sebahagian turuk hadis, sebahagian daripada jalan hadis yang menceritakan tentang Nabi renjis itu, disebut anna hadza wudu'u man lam yahduth yahdath, hadatha yahdath wa ahdatha ahdatha wudu'u man lam yahdus, betul lah. Wudu'u man lam yahdus, ini wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Okay. Jadi di sini itu cara jamak dia. Cara jamak. Antaranya jalannya ialah ini. Dan macam mana ulama jamak ni? Kerana ada riwayat. Di sini riwayat mana ni? Sebut riwayat daripada Imam Baihaqi. Yang menyatakan bahawa cerita berkaitan Nabi SAW itu merenjis pada kakinya ketika berwuduk itu, nak menceritakan keadaan Nabi ambil wuduk tajdid, makna wuduk Nabi tak batal, Nabi masih dalam keadaan berwuduk. Maka bila begitu wuduk dah sah dah lah, wuduk dah ada dah, maka pada wuduk tajdid ni Nabi renjis sajalah. Nabi hanya merenjis. Inna hadza, ataupun sini anna hadza wudu'u man lam yahduth, ini
wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Okey. Boleh tak nampak? Sekarang ni nak cerita bagaimana berlaku apa nama ni, ta'arud antara nas yang kedua-duanya khas. Contohnya lah, jadi bila nanti kita baca kitab yang lebih besar atau kita baca fiqh, perbincangan fiqh dan fiqh muqaran pula, maka kita akan nampak lah bahawa di sini macam mana ulama menghuraikan dan meleraikan ta'arud yang berlaku di antara dua nas. Okay. Wa illam yumkinil jam'u, jika tidak mampu untuk dijamak bainahuma, tak boleh nak impun. Walam yu'lam at-tarikhu, dan tidak diketahui tarikh. Okay. Nak jamak tak boleh. Tarikh pun tak tahu. Tarikh tujuan nak nasah lah. Ada hak dahulu ke diang. Tak tahu mana dahulu, mana kemudian. Maka hukumnya yutawaqqafu fihima. Maka ditawakufkan pada kedua-duanya. Tawakuf dululah. Ila zuhuri murajjihin, sehinggalah nyatanya murajjih. Nyatanya sebab yang mentarjihkan salah satu nas di atas nas yang satu lagi. Jadi kalau dua-dua itu khas berlaku, tak tahu mana dulu mana kediam, dan tak boleh nak jamak dah. Sebab khusus sangat cerita pada satu keadaan, maka ketika itu tawakuf sehingga nyata murajjih. Sehingga nyata murajjih daripada mana-mana dipanggil tarjihat yang kharijiyah, yang di luar daripada nas tersebut. Okey. Ila zuhuri murajjihin li ahadihima, bagi salah satu daripada dua nas. Contohnya, misaluhu ma jaa annahu sallallahu alaihi wasallam suila amma yahillu lirajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Nabi ditanya, Nabi ditanya, amma yahillu lirajuli, apa yang halal bagi lelaki, min imra'atihi, daripada isterinya, wa hiya haidun, ketika dia haid. Kalau bini kita haid, kalau seorang isteri itu haid, apa yang boleh lelaki itu istimta' daripada bini dia? Faqala ma fawqal izar. Maka Nabi kata, yang di atas daripada kain. Izar ni kain bawah. Kain yang ditutup di antara pusat dan lutut dipanggil izar. Izar ialah kain yang dipakai antara pusat dan lutut. Jadi atas daripada pusat, bawah pada lutut, ma fawqal izar. Ma fawqal izar itu harus. Suami mengambil keseronokan dengan isteri selain daripada atas, selain daripada antara pusat lutut boleh. Waja'a, dan datang hadis anna Rasulullah SAW qala isna'u kulla syai'in illa nikaha. Buatlah setiap perkara kecuali nikah. Nikah ni maksud wati. Wati pada kubur lah, pada farash. Jadi dalam hadis lain Nabi kata, ikut kamu lah nak istimta' macam mana. Jangan jimak saja. Jangan melakukan wati saja. Jadi hak mana ni? Cerita berkaitan kedua-duanya khusus pada masalah istimta' dengan perempuan haid. Jadi hadis ini mana satu kita nak tarjihkan, nak himpun dua-dua, tak boleh. Nak himpun dua-dua. Sama ada dibenarkan selain daripada wati atau dibenarkan luas lagi, iaitu selain daripada tempat antara pusat dan lutut. Maka tawakuf. Nampak di sini, isna'u kulla syai' illa nikah, maksudnya apa? Al-wat'a. Rawah Muslim. Wa min jumlatihi, dan termasuk wa min jumlatihi, daripada himpunan itu, al-wat'u fima fawqal izar. Jadi Nabi SAW kata, isna'u kulla syai' illa nikah, al-wat'. Dan di antaranya ialah wati fima fawqal izar, pada yang selain daripada atas izar, atas daripada pusat dan lutut. Jadi macam mana? Jadi macam mana? Maka berlaku ta'arud lah di sini. Berlaku ta'arud.
Jadi bila begitu maka ulama kata fata'arada, maka jadi ta'arud kedua-duanya fihi, pada masalah istimta' ni. Farajjaha, maka telah mentarjihkan ba'duhum, sebahagian ulama, at-tahrima, haram juga, ihtiyatan, akan sebagai ihtiyat. Haram apa nama ni, atas dasar ihtiyat. Jadi pada asalnya ta'arud, bila ta'arud tawakuf. Jadi tawakuf tak selesai cerita. Cuma tawakuf itu kita kata step ataupun tangga untuk ulama mencari dalil-dalil lain. Dia panggil murajjihat kharijiyah. Pentarjih luar daripada nas. Sama ada kaedah ataupun hadis atau nas lain ataupun ma yufhamu min min qawaidi ammah, apa yang dipahami daripada kaedah umum, itu yang mentarjihkan. Maka sebahagian ulama mentarjihkan haram. Haramlah antara pusat dan lutut ni haram. Tak boleh. Sebab ihtiyat. Sebab kalau istimta' antara pusat lutut takut membawa kepada wati. Wa ba'duhum, dan sebahagian pada mereka, al-hilla, mentarjihkan halal. Li'annahul aslu, kerana itu asal pada mangkuhah, pada perempuan yang kita nikah. Dia kata apa nama ni tak ada masalah. Bawah pusat dan lutut dalam masalah. Syaratnya jangan wati sahaja. Syaratnya jangan disetubuhi sahaja. Ya? Nampak situ. Maka macam mana apabila berlaku ta'arud antara dua yang khas di sini, maka apa yang ulama buat ni dicerita ni. Step tu, kalau ikutnya bagaimana cara mujtahid bermuamalat dengan nas, maka dia akan tawakkuh dulu. Dia tidak yatasarra', tidak cepat-cepat keluarkan hukum. Ambil orang ni, buang orang ni. Tak. Tengok dulu apakah ada sebab-sebab atau murajihat, perkara yang boleh ditarjihkan salah satu daripada yang lain. Wa in ulimat tarikhu, dan jika diketahui tarikh, mana nas yang dahulu, mana nas yang kemudian, maka nusikha al-mutaqaddimu bil mutaakhiri, maka dinasahkan nas yang kemudian dengan nas yang akhir. Turun ayat A, kemudian turun ayat B. Kedua-duanya pada khas belaka. Maka kita tahu mana dahulu, mana kemudian, maka yang B ni menasahkan yang A. Yang A ni mutaqaddim, dinasahkan. Yang B ni mutaakhir, ini menasahkan bagi mutaqaddim. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu, fi hadisi ziyaratil kubur, pada hadis menziarahi kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Aku dahulu haramkan kamu ziarah kubur. Nabi sebut. Tapi sekarang Nabi suruh ziarah, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Ta'arudul am ma'al khas. Kemudian tajuk seterusnya ta'arud antara nas yang am dengan nas yang khusus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Faham tak? Ada nak tanya? Ada Allahu Akbar. Okey, boleh? Okey. Kalau tidak ada apa-apa, malam esok tak ada lah kuliah maghrib pula. Okey, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina. Subhanarabbika rabbil izzati